Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh kepimpinan masjid, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فَالْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masih membicarakan ayat-ayat berhubung dengan nikmat. Satu nikmat yang telah kita sebut ribuan kali,
yang tak pernah didapati oleh kaum dan bangsa yang lain. Satu nikmat yang pernah kita sebut, yang kadang-kadang sudah tentulah menyanggahi akal fikiran manusia, kerana ia berhubung rapat dengan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa alaihi salam. Pertama, Allah menyebut di pangkal ayat ini bahawa Allah telah menjadikan Bani Israel itu di bawah pimpinan Musa alaihi salam asyrata aina asbatan umama. Allah telah menjadikan mereka 12 puak, 12 kabilah yang masing-masing mempunyai ketua mereka masing-masing. Satu kabilah, satu ketuanya. Ada 12 semua. Dipimpin oleh Musa alaihi salam. Dalam keadaan mereka berada dalam kelompok yang besar yang dipecahkan oleh Allah kepada 12 kelompok yang besar. Kemudian Allah menyebut bagaimana berlaku peristiwa yang nanti kita akan lihat front yang lain di dalam surah Al-Baqarah. Di sana ada 2 ayat yang boleh kita petik di dalam kita memahamkan lagi ayat 106 alaihi salam, bagaimana mereka memerlukan air untuk hidup. Kalau kita baca dalam suratul Maidah, ketika mereka disesatkan Allah 40 sana, selama 40 tahun di padang pasir Tih, menanjung Sinai. Ketika itulah dahaga yang amat sangat, bekalan air tak cukup ataupun mungkin tiada lagi. Maka mereka memohon kepada Nabi Musa alaihi social. Kadang-kadang fitnah itu based on political mileage, untuk mendapat kepentingan politik, sedangkan perkara yang berlaku kadang-kadang di luar bidang kemampuan manusia. Seperti yang berlaku baru-baru ini, saya di Laguna 4 hari tak ada air di rumah. 4 hari. Allahu Akbar. Tangki lori datang pi ambil air dan sebagainya. Kesian anak-anak sekolah apa semua. Ini biasalah. Kerosakan baraj, pecah apa semua kan. Pintu tu bukan di bawah bidang kuasa manusia benda nak berlaku. Dah hentam siang dan malam. Nyaya orang. Dengan kamu langsung tak beri ruang untuk beri peluang kepada orang untuk membetulkannya, baik kerajaan negeri maupun kerajaan pusat. Ni bukan benda kecil, benda besar. Kita boleh tengok dalam TikTok bagaimana kesungguhan sahabat-sahabat kita, wakil-wakil rakyat yang ke sana kemari, pasang itu ini, tengok pemasangan pipe baru yang diganti. Ni boleh tengok semua. So tuan-tuan muslimin muslimat, benda air tak ada ni bukan Kedah aja, semua negeri kadang-kadang. Selangor pun menghadapi masalah serupa aja.
Cuma kadang-kadang begitulah sikap tak elok manusia. Cepat sangat belim, marah, fitnah, benci, kutuk, maki. Sedangkan perkara boleh diperbetulkan dalam mungkin memakan masa yang agak sedikit lama, kerana maklumlah benda ni sudah lama berlarutan. So bagi kita, biarlah kita berlapang dada, biarlah kita memahami bahawa persoalan air, especially di negeri Kedah ini, tidaklah kita nak politikkan, tetapi biarlah orang yang mempunyai kuasa dengan apa yang ada pada mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Kita sabarlah, nanti sampai masa dia elok, insya-Allah tak ada lagi masalah lambat, low pressure dan sebagainya. Maklumlah pipe yang sudah berpuluh-puluh tahun lama, loji rawatan air dan sebagainya, insya-Allah benda-benda macam ni tolonglah kita berlapang dada, dan ia bukan soal yang mahu kita politikkan, jauh sekali untuk melakukan fitnah dan sebagainya. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat sekalian, Bani Israel nak air, mereka pun menghadapi krisis itu, air tak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mengetuk tongkatnya pada batu. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah yang lain, Al-Baqarah pada ayat 60. Hampir sama bunyi dengan ayat 160 Al-A'raf ini. Allah berfirman pada ayat 60 Al-Baqarah, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahu. Sampai habis ayat. Allahu Akbar tuan-tuan. Tongkat Nabi Musa alaihi salam, kalau kita baca di dalam surah Taha, ketika Allah berbual dengan Nabi Musa alaihi salam, baca di awal surah Taha, Allah berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah tanya, apa ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Dan Allah Maha mengetahui. Qala hiya asaya, kat saya wahai Allah, atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Hak ni tongkat ya Allah, hak ni tongkat saya. Lalu Nabi Musa dia sebut pada Allah 3 kegunaan tongkat dia. Pertama, atawakka'u 'alaiha, saya berdiri atas tongkat saya. Ambil jalan pakai tongkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertongkat, ada kala bertongkat Rasulullah. Itu baca hadis yang panjang. Bagaimana Rasulullah, Nabi Musa pun begitu. Atawakka'u 'alaiha, tongkat ni saya guna untuk berdiri, makna berjalan pakai tongkat. 2, wa ahushu biha 'ala ghanami, saya guna tongkat ni saya pukul halau kambing saya, ghanam, ghanami. Itu yang Nabi sebut dalam hadis, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'a ghanam. Tiadalah kata Rasulullah
seseorang yang Allah lantik, dia tu bakal nabi, bakal rasul, melainkan dia pengembala kambing. Rawahul Bukhari. Dia pengembala kambing. Gitu Allah Ta'ala susun. Makanya Nabi Musa pengembala kambing. Maka dia sebut pada Allah, wa ahushu biha ala ghanami. Saya guna tongkat ni, saya kepung halau kambing saya. Waliya fi'a ma'aribu ukhra. Dan adalah kegunaan lain ya Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebut Nabi Musa dia ketuk dia dengan tongkat tu daun-daun pokok gugur, yang mana tak elok dia ketuk gugur daun-daun daripada pokok. Nabi Musa bercakap lurus dengan Allah. Hak inilah 3 kegunaan tongkat saya. Lalu Allah kata, fa'alqiha ya Musa. Buang tongkat tu. Lempar tongkatmu itu. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkatnya bertukar menjadi ular. Ini mukjizat. Tongkatnya bertukar menjadi ular. Annaha tas'a. Ular yang besar. Subhanallah. Allahu Akbar tuan-tuan. Dan dalam kes ini, tongkat yang sama. Tak adalah 2-3 tongkat. Yang ni jadi ular, yang ni untuk ketuk batu, satu lagi yang ni pukul air laut. Dalam surah Asy-Syu'ara, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr famfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kami wahyukan pada Musa, hei Musa, pukul laut itu. Pukul laut. Lalu Nabi Musa pukul laut, terbelah lautan. Kan kita dah baca ayat tu sebelum daripada. Tak adalah 3-4 tongkat. Tak ada. Tongkat ni ketuk kambing, kepung kambing. Tongkat ni batu, hentak batu. Tongkat ni pukul laut, laut terbelah. Tak, tongkat yang satu itulah. Ini kita sebut dengan mukjizat. Dari kalimah ajuz, ain, jim, zai. Ajuz. Ajuz makna terlalu lemah. Terlalu lemah. Itu yang tuan-tuan muslimat boleh faham. Ucapan Sarah dalam surah Az-Zariyat, ketika 3 malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim, sebelum malaikat tu hempuk kaum Nabi Lut, bumi kaum Nabi Lut, singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim. Itu yang boleh baca dalam surah Az-Zariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Start baca situ. Ayat 20 lebih. Az-Zariyat. Kisah dhaifi Ibrahim. Dalam surah Al-Hijr pun ada. Cuma dalam Az-Zariyat agak panjang sikit. Tetamu datang 3 malaikat. Nabi Ibrahim, Sarah masak ijlin samin. Sarah di dapur, dia masak anak lembu yang dibakar, barbecue, anak lembu yang dibakar untuk beri makan tetamu. Special punya. Kan kita habis dah, rumah terbuka, tak larat dah, letih. Punya makan sehari sampai kadang-kadang 6, 7. Allahu Akbar. Kita diingat berhenti dah. Tak, dia nak main lagi, makan lagi. Pi haji pula. Syuru lagi. Makan sikit. Rai tuan rumah. Tuan-tuan, yang malaikat 3 orang jadi lelaki, manusia. Kan, bentuk manusia kita selalu sebut dah. Malaikat jadi manusia, dia akan jadi lelaki. Boleh baca dalam surah Yusuf. Boleh baca dalam 2-3 surah. Boleh buka hadis dalam kitab Ashabur Rasul karangan Mahmud Al-Misri.
bagaimana dinyatakan malaikat yang bertukar menjadi manusia. Ada riwayat-riwayat dia. Maka 3 malaikat dihidangkan dengan ijlin samin. Ijil, anak lembu yang samin, yang dibakar. Tapi tengok je lah, malaikat bukan makan. Mana ada malaikat makan minum? Tak ada. Tak ada hak makan minum. Kita je siap nak rokok sekali, tu kita. Malaikat tak ada. Nafsu tak ada, makan tidak, minum tidak, kahwin apa tidak. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerja mereka Allah suruh apa buat, tu malaikat. Tengok mau Nabi Ibrahim tak risau. Tu yang dia tanya, qala ala ta'kulun, kenapa tak makan? Itu yang malaikat jawab, kami ni mari nak hempuk, nak musnahkan kaum Nabi Lut. Dan wabasyaruhu bi ghulamin alim. Ni nak sebut ajuz, nak bagi faham mukjizat apa dia daripada kalimah ajuz. Kena faham, kena bawa cerita ni. Kami nak beri khabar gembira tentang seorang anak yang akan lahir. Nabi Ibrahim seronok sebab dah tua waktu tu. Nabi Ismail ada dah. Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail tua ke muda? Tua. Dalil? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Itu dalil. Surah Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan padaku alal kibar, ketika aku sudah tua, ketika usiaku sudah lanjut, Allah kurniakan padaku Ismail dan Ishaq alaihimassalam. Dalil dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim mengucapkan syukur kepada Allah walaupun dia dah tua. Allah kurniakan juga anak, iaitulah dua-duanya Nabi dan Rasul, Ismail dan Ishaq alaihimassalam. Allahu Akbar. Tua dah, Sarah pun tua dah. Tiba-tiba malaikat kata nak dapat baby. Umur dekat 100 dapat baby, berebut TV3 datang. Masuk TikTok. Kan, berebut laju TV3 sampai. TV semua datang nak buat rakaman, nak buat siaran secara langsung. Umur 100 lebih beranak lagi. Tuan-tuan jangan cari pasal. Sarah alaihassalam, dia dah tua dah waktu tu. Tu yang bila Nabi Ibrahim panggil, beritahu ini malaikat, beritahu awak nak dapat baby. Apa dia kata? Wa qalat. Ini kalimah mukjizat, nak kena faham daripada sini. Wa qalat ajuzun aqim. Sebelum tu fasakkat wajahaha. Sebelum tu dia buat apa? Fasakkat wajahaha. Sarah menampar wajahnya. Sarah memukul wajahnya, tanda hairan, macam tak percaya. Biar betul dia kata. Dia tampak muka kawan dah dekat 100. Waqalat, dan dia berkata, ajuzun aqim. Saya ni ajuz. Itu mukjizat ajuz. Ajuz makna saya dah terlalu lemah. Dah tua tuan-tuan. Wallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Itu dia ayat 67 surah Ghafir.
Allah kata dialah Allah, dialah Tuhan yang menciptakan kamu pertama min turabin, daripada tanah. Kemudian dia ciptakan kamu min nutfah, daripada air mani. Summa min alaqah, kemudian daripada seketul darah. Summa yukhrijukum tifla, kemudian dia mengeluarkan kamu menjadi tifla, menjadi baby, bayi. Summa litablughu ashuddakum, kemudian dia membesarkan kamu menjadi orang dewasa. Lepas itu Allah kata apa? Summa litakunu syuyukha, kemudian dia menjadikan kamu syuyukha, tua bangka. Kita lalu dah proses ni, lalu tak larat dah. Menyesal beli rumah 2 tingkat, tak larat. Nak naik tangga malas dah. Dia kata menyesal beli, tak larat dah, lutut sakit. Buang kasut nak naik tangga masjid pun terhoyong hayang. Larat lah. Kalau boleh nak naik kapal terbang pergi masjid, tak larat lah. Nak naik kereta pun jadi malas. Kalau boleh naik kapal terbang pergi masjid. Wah, kan jauh mana pun masjid daripada rumah. Dia main dah berumur. Aku ni lemah sangat dah, lemah. Daripada ajuz itulah datang kalimah mu'jizat. Lemah, melemahkan akal. Akal tak boleh fikir, tongkat jadi ular. Akal tak boleh fikir. Iman kata hang terima, ini ayat Quran, ini Nabi, ini Rasul, ada mu'jizat, utama para Rasul. Walaupun tidak semua. Iman kata hang kena terima. Iman kata akal kena duduk belakang, iman duduk depan. Terima. Ayat tak ada, kena telefon sadar, bukan pergi ketuk batu. Kena cek dalam WhatsApp penduduk, grup penduduk kita ke apa, tanya hang dah ada belum, lorong ni dah ada belum. Nabi Musa, Allah pesan ke dia, hang buat dekat apa dia? Faqul nadrib bi'asakal hajar, hang pukul batu di semenanjung Sinai. Allahu Akbar. Mu'jizat. Ajuz, lemah, terlalu lemah, tak boleh fikir. Akal tak boleh fikir. Iman terima, tolak kufur kita, jahanam akidah kita. Sebab ia mu'jizat yang Allah kurniakan pada Nabi Musa alaihi salam. Maka terpancarlah 12 mata air setiap qabilah. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Mereka tahu akan laluan ataupun tempat mereka nak ambil air. Daripada 12 batu yang telah dihentak itu terbit 12 mata air. Maka setiap tahu, yang ni kita punya, yang ni depa punya. 12 qabilah. Allahu Akbar. Itu yang datang wa izistasqa, itu yang datang solat sunat istisqa. Minta hujan, bukan kata pembenihan awan saja. Jangan lupa solat sunat istisqa, sampai masa arahan keluar ke jakim ke apa ke kita buat. Takat ni alhamdulillah ada tempat hujan, ada tempat kering sikit, tapi masih di bawah kawalan, alhamdulillah. Cuma kita nak sebut solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan. Itu yang Allah sebut wa izistasqa Musa liqaumihi. Wa izistasqa istisqa makna minta air. Salat sunat istisqa, minta air hujan. Rasulullah buat di Madinah, ya. Kalau di Madinah, Masjid Al-Ghamamah tu, kat Masjid Nabawi tu, yang kubah banyak tu, kubah kecil-kecil banyak, yang kubah dia banyak tu. Itulah dulu tempat Nabi solat 2 Eid, 2 hari raya, dan disitulah Nabi solat sunat istisqa. Bismillah.
akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa la hawla wa la quwwata la hawla wa la la hawla wa la quwwata Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati as-salati al-qa'imah ati Muhammadan maqaman mahmudan. Muslimin dan muslimat, selalunya lah kalau kita solat sunat istisqa di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, insya-Allah lepas tu dalam beberapa waktu hujan turun, hitam awan dia sampai. Allah berkatnya tanah haram. Ini istisqa, nak bagi faham tu. Wa izistasqa Musa, mana siapa yang minta? Kaum dia, liqaumihi. Istisqa mana minta air. Solat sunat istisqa. Baik, Allah beri air kepada mereka melalui mukjizat dengan izin Allah. Tongkat Nabi Musa alaihi salam, saya sebut tadi dalam surah Asy-Syu'ara, dipukul laut, laut terbelah, dipukul batu, terbelah dan mengeluarkan air. Baik, sambung. Dan kami naungi mereka dengan awan. Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Ghamam makna naungan awan. Kita dah sebut dah bagaimana mereka sesat 40 tahun, 40 sana di padang pasir Tih itu. Waktu di padang pasir yang panas itu, Allah naungi mereka dengan awan. Cubalah bayang. Allahu akbar. Punyalah hebatnya mereka, Bani Israel. Tapi bila mereka kufur, Allah laknat mereka. Wal'iyadzabillah. Bagaimana? Bukan sekadar wa zallalna 'alaikumul ghama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan kepada mereka al-manna as-salwa. Kita dah sebut 2-3 kali benda ni. Al-manna as-salwa, manisan. Setengah riwayat sebut semacam manisan macam madu yang melekat di pokok-pokok
yang mereka boleh ambil dan makan. Itu al-manna dan as-salwa adalah burung-burung putih. Macam burung merpati jinak datang dekat mereka, mereka ambil dan sembelih makan. Nak apa ya? Suruh berjihad, penakut. Suruh bebaskan Baitul Maqdis, tak mau. Akhirnya Allah sesatkan mereka 40 tahun di padang pasir Tim. Allahu Akbar. Pun kasih dan sayang Allah, bagi lagi, ambil awannya nak air, batu pecah, hentak dengan tongkat terbit air, datang awan lindung, al-manna as-salwa. Astaghfirullah. Begitu banyaknya nikmat sehingga Allah sebut makanlah, wa kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah daripada apa yang kami rezekikan, yang baik-baik untuk kamu. Tuan-tuan, di antara nikmat yang Allah sebut dalam Quran, antara bentuk ayat dia ialah Allah akan sebut, kami beri kamu rezeki yang baik. Ayat berapa nak baca? Ayat 64 kalau boleh saya ambil satu lagi ayat. Surah yang sama, Ghafir. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Ya Allah, tuan-tuan muslimat, cuba halusi ayat ini. Tengoklah sayangnya Allah, kasihnya Allah pada hamba makhluk dia. Allah kata apa pertama? Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kamu sebagai qarara. Qarar makna tempat menetap, tempat hidup, tempat penghidupan, ma'aish. Tuan-tuan muslimat, bila kata bumi, bumi ni apa? Bumi ni planet. Dia bukan bintang, dia planet. Bila kata planet, planet ni satu je ke? Dah. Ada Marikh, ada Jupiter, ada Mushtari, ada Venus, ada Yutarin, ada Pluto, macam-macam nama planet. Boleh nampak tak Allah punya sayang kat kita? Ja'ala lakumul arda. Allah pilih dalam ilmunya yang qadim sebuah planet namanya bumi. Aku pilih bumi untuk qarar, tempat menetap kamu. Boleh tak fikir sekejap, kalau Allah jadikan planet Marikh tempat menetap, apa ada di Marikh tu? Pokok durian pun tak ada. Ni kita lalu tadi durian, ya Karim, buka tingkap tu, kereta bertukar jadi kereta durian, punya bau durian. Balik pulau Musang King, D8, D9 tak ada, tu Bukit Aman jenayah. Jangan tanya durian D9, D9 jenayah berat, Bukit Aman. Tapi tangkap perompak lanun, cuma ada lanun perompak terlepas tu lah. Tuan-tuan, jangan tanya durian tu saya cakap. Kalau Allah letak kita di planet Marikh, Mushtari, Venus, Pluto ni, tuan-tuan nak duduk ke mana? Hikmah tak? Bila Allah kata faqulna bitu minha jami'a, Allah berfirman kepada Adam, kepada Hawa, turun sekarang, pergi ke bumi. Bumi dah ada waktu tu. Nabi Adam pun jatuh, Siti Hawa pun jatuh. Ada hikmah tak? Hikmah. Bumi ni dengan tak tahu nak cakap,
Kan kata buah durian ni, buah manggis, cempedak, semua sedap-sedap belaka. Pokok ketum, tu lepas kata lagi sedap. Kena tu melelong, hampir buh ubat nyamuk melelong lah, hampir spray dengan shell top melelong lah. Allah buat elok. Nak apa lagi? Boleh buat jalan raya, boleh bergerak ke sana kemari walau bumi ni bulat. Tak cukup dia buat laut. 2/3 adalah lautan, 1/3 aja daratan. 1/3 daratan pun tak larat dah kita nak explore. Tak larat dah kita nak pergi melancong berjalan nak explore bumi ni. Walaupun 1/3 aja, 2/3 laut. Laut tu kosong je ke? Dah Allah buh dalam ikan. Ikan jenis apa abang mai? Daripada ikan paus hak besar sampai ikan bilis. Empat nak apa? Empat nak 3 rasa, empat angkut ambil lah. Siakap, jenah hak. Allah. Cukup tak ikan tak? Lu'lu al-marjan. Buh pula dalam laut. Mutiara. Lu'lu. Perhiasan. La ilaha illallah. Tak syukur lagi ke Allah. Dia buat bumi cukup elok untuk kita. Ja'ala lakumul arda qarara. Aku yang letak kamu di bumi. Ma'ayish. Disitulah penghidupan kamu. Makan. 1, 2. Allah kata apa? Wassama'a bina'a. Masih ayat 64. Ghafir. Nak kait, nak tengok sagi rezeki yang baik. Allah buat langit. Kita duk baca Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ada pelita misbah, masabih, pelita-pelita. Allah hias langit. Allah tak buat langit kosong. Allah hias dengan bintang-bintang. Biar puas hati mata tengok penciptaan Allah. Cantiknya langit. Allahu Akbar. Sama di langit itu buruja. Buruj, gugusan bintang-bintang. Waja'ala fiha siraja. Dan menjadikan di langit itu siraj, pelita yang besar, matahari. Wa qamaram munira. Dan menjadikan bulan mengambang. Tak kecantik? Allah buat untuk kita, tuan-tuan. Walaupun kita menumpang dengan binatang-binatang di dalam hutan, binatang ternakan al-an'am, ataupun scavenger, binatang pemangsa, harimau, apa semua. Walaupun kita menumpang di bumi yang sama, tetapi tetap makhluk nama manusia dia hebat. Sebab Allah sebut selepas tu, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan kami telah membentuk kamu dengan ahsan. Ahsan ni habislah. Dalam kaedah Arab kita panggil isim tafdil. Ahsan ni paling cantik, paling indah. Suar, aku bentuk kamu. Tasawur, gambaran. Akulah yang bentuk kamu dengan ahsan, dengan sebaik-baik kejadian pembentukan. Kita manusia, kepala duk atas, tangan kembang elok, kaki, jantung apa semua. Ya Karim ya Rabb. Allah. Kata Imam Mujahid rahimallahu ta'ala, ketika dia menaksirkan ayat dalam suratul Isra, walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Di antara yang Imam Mujahid sebut tanda mulianya anak Adam, tak kira dia Hindu, Cina, Melayu, Bengali, orang putih, selagi dia anak Adam, karramna, Allah kata kami telah muliakan mereka. Dan kata Imam Mujahid, antara bentuk kemuliaan anak Adam ialah anak Adam makan dengan tangan. Itu dia bahas. Lembu kebau makan dengan tangan. Tunduk, punggung dia lebih tinggi dari kepala dia.
Dia ragut rumput, punggung tempat keluar najis dia lebih tinggi daripada kepala dia. Tu binatang. Kata Imam Mujahid, kita makan dengan tangan. Tu kemuliaan. Dari sokok pun dengan tangan. Tu mangkuk ayun. Tak berhenti lagi. Habis Ramadan lah. Dia berhenti dah ustaz. Tukar jenama baru. Berhenti jenama lama dia kata. Oi, berhenti. Berhenti lagu tu tak ada apa. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, bagaimana Allah kata, sawwarakum fa ahsana suwarakum. Kami yang bentuk kamu dengan sebaik-baik bentuk. Tak ada seorang muka sama. Tu sah ambil Malaysia, ambil Kulim sudah. Tak ada seorang muka kita sama. Kau adalah kembar seirah, tetap ada beza. Anak kakak saya kembar seirah perempuan, seorang Fatimah, seorang Salmah. Tak tahu mana satu Fatimah, mana satu Salmah, kecuali ada tek lalat dekat tepi ni, ada tek lalat. Yang tu Fatimah. Tak ada tek lalat tu pi pakai tak kenal. Depa pula dapat anak kembar. Subhanallah. Dia kahwin dah, dapat pula anak kembar. So saya ada cucu kembar. Subhanallah. Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah. Cantik Allah Ta'ala bentuk kita. Muka tak sama, tapi banan, cap jari pun tak sama. Muka tak sama. Kalau cap jari sama, tutup balik boleh kulim. 5 orang perempat, 5 cap jari sama. Mampu kita boleh bayang lah. Cap jari kita penin lah nak fikir keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jantung on the dot, posisi yang sama. Buah pinggang tempat yang sama. Usus kecil, usus besar, jantung, limpa, hati duduk tempat yang sama. Maha suci Allah. Kalaulah 5 orang berlainan posisi jantungnya, doktor hospital Kulim letak jawatan. Penin. Mai orang tua, dia kata dia darah tinggi 180. Cek-cek tengok tak bunyi apa. Upah jantung celah pungkok kat belakang. Jahanam tuan. Allah buat subhanallah. Muka hampa tak sama. Cap jari aku buat tak sama. Yang Allah sumpah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Sampailah Allah kata banana. Jari. Jari termasuklah cap jari. Tak pernah sama. Subhanallah. Orang boleh ambil pencen dengan cap jari. Kan ibu-ibu, nenek-nenek kita yang tak reti baca, tak reti tulis, bila mereka ambil pencen, mereka buh cap jari di BSN ke Bank Simpanan Nasional. Cap jari itu tak sama. Kalau sama, nganga nenek duit tak ada. Kutu kebah awal. Tuan-tuan tengok filem Mission Impossible ke apa kan, bila dia nak masuk tempat bilik rahsia, kadang-kadang dia bunuh kawan ni, dia kerat jari kawan ni kan, dia ambil, dia sering. Sebab jari dia tak lepi, tak sama. Tu filem. Subhanallah, maha suci Allah. Lalu Allah kata, sambung ayat, wa razaqakum minat thayyibat, dan kami rezekikan kamu minat thayyibat, daripada benda baik. Tayyib. Sepanjang kita hidup ni tuan-tuan muslimat, tak pernah lagi kita futur, tak pernah lagi kita breakfast, roti canai cecah dengan tai ayam, tak ada lagi. Kacang dal karinya 2-3 colek habis lah. Ini pinggan dah bocor lah, bocor tak kucing hang, antibai habis lah. Dia kata bocor, kawan tu tambah lagi. Tu tak kira roti canai 2 kepit, nasi lemak je. Nasi lemak 2, teh tarik buih ni dia 6 kaki. Rokok 3. Rokok lebih lah, rokok 3.
Wa razaqakum minat thayyibat. Kami bagi kamu rezeki, kata Allah, minat thayyibat. Tak pernah lagi kita breakfast minum air longkang, tak ada lagi. Teh tarik, apa tamar koko, macam-macam kita minum. Ambillah. Wa kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Punya banyak ayat suruh makan, suruh minum, dan Allah Ta'ala sebut semua benda elok. Tak ke nikmat? Lembu kerbau binatang dia rembat kot suka. Ayat dalam tong mana dia minum, dia peduli apa? Rumput dia tak peduli orang punya, dia kira hijau dia rembat. Dia tak peduli orang punya ke apa ke, kita dah. Allahu Akbar. Tu ayat 64 Ghafir. Allah Ta'ala sebut, itulah aku Allah. Lalu ujung ayat tu Allah kata apa? Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkat Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin muslimat. Walaupun ayat 160 ni Allah cerita Bani Israel, tapi ingat dia turun pada Nabi, Nabi bacakan untuk kepada sahabat dan untuk kita, supaya kita faham kita kena jadi manusia yang mensyukuri nikmat. Kita kena faham nikmat Allah itu ujian. Kaya pun ujian, miskin pun ujian. Itulah ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam di penghujung ayat 40 suratun Naml. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Tuan pegang itu. Maka tak kala Sulaiman alaihi salam ra'ahu mustaqirran 'indahu, melihat singgah sana Balqis berdiri depan dia, terpacak duduk depan dia, singgah sana Balqis. Balqis on the way daripada Yaman, daripada Sabah, on the way, tak sampai lagi Baitul Maqdis, pusat pemerintahan Nabi Sulaiman. On the way singgah sana dia, diangkat dah dengan izin Allah. Sampai depan Nabi Sulaiman, dia kata apa? Hadza min fadli rabbi. Tuan-tuan muslimat, inilah kita. Kamu berilmu ke, kamu kaya ke, kamu sihat ke, kamu apa pun, min fadli rabbi. Inilah kurniaan Tuhan aku, Allah. Kata almarhum Al-Syekh Mustafa Masyur di dalam Zadun ala Tariq, dia menyatakan bahawa jangan kamu lepaskan Allah dari hidup kamu. Jangan kamu buang Allah dari hidup kamu. Maksud dia sebut, maksudnya kamu sihat, kamu boleh ke masjid, kamu berilmu, kamu dapat nikmat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu tanggalkan ikatan itu, kata Syekh Mustafa Masyur. Nanti kamu kufur. Jaga, semuanya Allah yang izinkan. Lalu kata Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Aku tahu, liyabluwani, ibtila, ujian. Aku tahu semua ni ujian Allah untuk aku. Itu dalil kata senang kaya miskin tu ujian. Dan apatah lagi bila kaya senang sikit, Allah uji. Lalu kata Nabi Sulaiman, sama ada aku ni ashkuru, akan bersyukur, am akfur, atau aku kufur. Jaga tuan-tuan muslimat, hidup takkan lari dari ujian. Dulu susah, tiba-tiba Allah bagi senang, masjid pun tak nampak dah, oh berat. Dulu susah datang, senang sikit, mula dah tak pandang dah majlis ilmu, masjid pun tak mau datang dah. Jaga, Allah uji kita. Allah uji. Tu yang Abu Bakrin menangis bila tengok harta banyak, tu yang Umar menangis bila tengok Madinah dilimpahi harta yang banyak.
Sampai Abu Bakrin kata, dulu kami susah, dulu kami miskin, kami gigit daun-daun kayu di Makkah ketika Nabi dan sahabat di pulau selama 3 tahun di Syi'ab Abdul Muttalib di kota Makkah. Kami susah, sekarang harta melimpah ruah. Menangis Abu Bakrin, menangis Umar, karena takut mereka melencong. Wah, mereka tak melencong pun, tetapi sifat itu kita mesti ada. Bila Allah bagi kita senang sikit, ingat itu ujian. Percayalah. Waktu duit tak banyak, tabung masjid hari-hari RM1. Boleh duit ada lebih sikit, dia mula tak ingat dah. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Baik, itulah kita kena minta dengan Allah sabat, tetap hati kita di atas istiqamah jalan ini. Itu yang diajar doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dalam surah Ali Imran ayat berapa? 9. Pada ayat 9 Ali Imran, Allah ajar kita berdoa, minta supaya jangan Allah palingkan hati-hati kita setelah kita memperolehi hidayah, petunjuk, istiqamah, tiba-tiba hilang entah ke mana, akhirnya jadi penentang bagi agama Allah. Itu paling celaka sekali. Akhirnya jadi penentang kepada para ulama yang mahu